Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengacara kita pada kuliah Zuhur pada ini, Saudara Syafiq. Apa khabar Syafiq? InsyaAllah nampak wajah bertakwa tu. Ya, Alhamdulillah. Seterusnya yang saya hormati sidang pendengar Hakim seluruh negara. Alhamdulillah bersama kita juga petang ini di kalangan para pengunjung Karnival IKIM ini, yang saya ingat insya-Allah ribuan yang hadir, bahkan penonton, bahkan pidang pendengar kita yang tidak lekang daripada mendengar siaran ini. Alhamdulillah, sebenarnya bila kita ingin bercakap tentang persoalan takwa, maka memanglah di antara perkara yang paling utama, perkara yang paling penting dan dasar dalam sebuah kehidupan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa ini merupakan tiang seri pada sebuah kehidupan. Masakan tidak, tuan-tuan sidang pendengar yang saya hormati sekalian, bahkan yang hadir di karnival petang ini, paling tidak kita diperingatkan saban minggu menjadi suatu amalan yang penting utama. Khatib Jumaat akan menyebut ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesempatan tempoh 2-3 hari mendatang ini pun, kerana kita dah masuk ke penghujung bulan Syaban yang akan melabuhkan tiranya hanya beberapa hari saja lagi, akan masuk bulan Ramadan, kita juga akan membaca ayat tentang puasa dan kewajipannya, Suratul Baqarah 183, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita berpuasa, bahkan mereka sebelum kita pun wajib berpuasa dengan matlamatnya, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang paling utama yang harus kita langsaikan sekarang ialah apa makna takwa itu sendiri. Mengikut pandangan para alim ulama kita salafun salih, seumpama contohnya pandangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dibawakan sama oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dibincangkan detail seluruh para alim ulama. Taqwa dalam maksud agamanya ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Artinya taqwa dalam erti kata kita tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah, arahan-arahan Allah, penegasan Allah, dan pada masa yang sama kita menjauhi, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan takwa. Dalam kacamata agama, takwa ini juga disebut sebagai suatu perbuatan ke arah mencintai kebaikan-kebaikan. Maknanya, kata para alim ulama kita salafun salih, barang siapa yang seronok dengan benda-benda yang baik, perkara yang berpahala, yang wajib, yang sunat, orang itu bertakwa. Dan orang yang tidak suka kepada benda-benda yang dosa, yang tidak suka pada benda-benda yang mungkar, orang itu bertakwa. Kenapa? Kerana orang-orang yang berada dalam keadaan suka kepada kebaikan, benci kemungkaran, orang ini orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Seterusnya, satu lagi pandangan yang saya rasa amat penting dalam kehidupan kita ialah bila mana ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu ayat yang ke-197 Al-Baqarah. Allah sebut dalam ayat terang-terang, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini satu ayat yang penting sebenarnya. Sebab ada kalangan ulama-ulama tafsir menafsirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu garis panduan. Orang yang nak berjaya, orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang beroleh kebahagiaan. Kerana kita ini bercakap tentang soal kebahagiaan, Syafiq. Nak bahagia, selamat, beruntung, orang ini, kata Allah, kena ada satu sifat, iaitulah taqwa. Maknanya, tidak ada namanya bahagia tanpa taqwa. Kalau sebuah rumah tangga, baik seorang ayah, seorang ibu, anak-anak dalam hubungan suami isteri contohnya, tak ada kebahagiaan. Tak ada. Sebab taqwa tidak ada. Ya. Tetapi kalau dalam rumah tangga ada kebahagiaan, suaminya jaga solat, sebagai contoh Syafiq, isterinya jaga ibadat, anak-anak berakhlak tinggi mulia, hormat mak bapak, agama tak ditinggal, takwa ada, maka rumah tangga itu akan bahagia. Tapi kalau tak ada nilai takwa tadi,
porak-poranda lah. Alamatnya rumah tangga itu bagaikan perang dunia ke-18. Bukan kedua lagi dah. Berlaku huru-hara dalam rumah tangga. Isteri tengok muka suami pun asyik amarah je. Suami senyum, dia tanya, senyum-senyum buat apa? Dia tanya balik. Anak-anak kadang-kadang tak suka kat rumah, duduk kat rumah tak senang hati. Sebab apa? Takwa tak ada. Kenapa? Kerana sifat tunduk dan patuh tak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusan awal Syafiq di peringkat ini, kalau dapat saya rumuskan beginilah. Maknanya ciri takwa ini adalah ciri yang paling penting. Bahkan kalau saya boleh sebut pada tuan-tuan, ia adalah hati kita, jantung kita, nyawa kita dan sesuatu yang boleh berkebaikan kepada kita. Jadi kalau tak ada takwa, seolah-olah kita terputus nyawa kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu saya rasa di antara peringkat pertama tentang definisi takwa dan kedudukan takwa dalam kehidupan beragama kita, Syafiq. Itu dia tadi ya. Sedikit kita memahami bahawa takwa ni penting. Dan takwa ini kita tak dapat melihat kalau kita tak betul-betul memahami intisari yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Banyak ayat yang tadi Ustaz menyatakan khairaz zadi taqwa. Dan tuan-tuan, khusus para pendengar yang mendengarkan kami, juga tuan-tuan yang berada untuk pengetahuan, program Kuliah Zuhur kita ini disiarkan secara langsung terus melalui siaran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia KIM FM, dan juga melalui TV KIM yang baru saja dilancarkan hari Khamis lepas oleh yang amat berbahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi selaku pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia melalui www.tvekim.my. Jadi mungkin yang berada di luar negara dapat menonton kita insya-Allah pada petang ini. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi selain daripada yang Ustaz nyatakan tadi, bila kita sebut tentang takwa ni ada sehingga hadis juga menyatakan tentang 7 golongan yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka pada hari yang mana tiada naungan melainkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu antaranya selain daripada pemimpin yang adil, ada juga nyatakan remaja yang hidup dalam ketaatan. Jadi bila kita sebut tentang remaja, petang ni pun ada di kalangan kita yang hadir, adik-adik kita yang mungkin mendengarkan kita, remaja, mungkin nak mendapatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan setiap amal kebaikan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiq. Seterusnya tuan-tuan sidang pendengar DAIKIM seluruh negara yang saya hormati, bahkan rakan-rakan pendengar kita petang ini di dalam kawasan karnival kita. Sebenarnya kalau kita ingin melanjutkan sedikit perbincangan tentang takwa ini dalam konteks agama, dalam pandangan para ulama kita salafun salih, saya dapat bawa satu di antara perkara yang penting. Mengikut para ulama kita Ibn Atta'illah As-Sakandari yang melihat bahawa persoalan takwa ini adalah persoalan garis pandu dalam kehidupan kita. Seolah-olahnya kalau saya dapat buat satu ibarat yang mudah lah ya. Kita berjalan dalam satu perjalanan. Kita tak boleh melanggari lampu isyarat tu. Sebab dia merupakan satu di antara ketetapan yang boleh menyelamatkan kita dan orang lain. Jadi kalau merah kita langgar, aksiden. Kalau lampu kuning kita cepat-cepat berjalan, akan berlaku masalah. Tapi kalau tuan-tuan tengok lampu hijau, berjalan dengan tenang, merah berhenti dengan tenang, maknanya akan berlaku keselamatan. Aksiden tak ada, jam pun agak tak ada lah. Kalau jam juga itu masalah lain lah ya. Selamat jalan kita. Maka kata Ibn Atta'illah As-Sakandari, itulah garis pandu. Jadi subhanallah, bila Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan taqwa sebagai sesuatu yang paling utama, ada makna yang tersirat sebagai apa yang tersurat. Sebagai contoh saya nak kaitkan sebelum jawab soalan Syafiq tentang remaja anak muda kita ni, tentang puasa kita yang kita nak sambut ini. Saya rasa dalam suasana ni kita kena bincang. Kerana bertakwa adalah asas dan paling utama, la'allakum tattaqun. Jadi bermaksud bila kita berpuasa, kita beribadat dengan Ramadan siang dan malamnya, kita nak mengambil satu panduan dalam diri kita. Makna kita jadi orang yang faham agama, faham ilmu, faham kebenaran, faham dosa pahala. Jadi kalau sebut dosa, kita rasa takut dan gerun nak buat. Sebut tentang pahala, kita seronok nak buat. Sebut tentang neraka, kita bimbang nak terjun dalamnya. Sebut syurga, kita seronok nak berada dalamnya. Sebut benda yang berbahaya, kita tak suka nak berada dalamnya. Sebut benda yang baik, kita suka nak buat. Jadi itu takwa. Jadi orang berpuasa, akhir dengan sebab dia berpuasa, dia akan dapat segala kemuliaan kebaikan dengan nilai takwa tadi. Jadi sini menampak kepada saya, kepada tuan-tuan sidang pendengar semua, bahkan rakan-rakan yang berada kita petang ini, maknanya
inilah neraca kita semua. Dan hari ini, bila kita bincang tentang takwa, kita bukan bincang secara teorikal. Ia bukan satu perkara retorik dalam hukum beragama. Ia satu yang memang dapat, memang boleh. Sebab manusia ini, kata para ulama kita, izinkan saya untuk membaca apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Al-Mursyid Sabiq rahimahullah. Apa dia kata? Kita manusia ini tidak mungkin tidak akan dapat. Kalau betul bahasa saya lah, ya, itu bahasa saya sebenarnya. Tak mungkin melainkan akan dapat takwa ini dengan dua cara. Pertama kata dia, fiqhu fi dinillahi wa ma'rifatu ma fihi min sumuwi wa hikmatin. Makna kita ni kalau kita cari ilmu, kita belajar, kita mengaji, dekati orang alim, dekati pengajian ilmu, berada dalam kawasan pengajian ilmu, kita akan dapat takwa. Sebab kita belajar, kita ada ilmu. Yang keduanya ialah quwwatul iradati wa madha'ul azimati. Ada kesungguhan, keazaman yang tinggi nak buat. Dah kita belajar benda baik, kita nak buat benda yang baik tersebut. Bila Allah kata bagian-bagian ganjaran kebaikan, kita seronok nak buat, akhirnya dapatlah takwa. Jadi kata Syekh Sabiq rahimahullah, dengan sebab kita belajar ilmu dan kita berazam nak buat, kita akan dapat amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kait dengan persoalan masyarakat pada hari ini, sebenarnya saya penuh confident. Ada keyakinan hati saya bahawa kita boleh mengajak masyarakat kesemuanya kepada nilai takwa dalam kehidupan. Sama ada orang-orang mudanya, remajanya, termasuk remaja tuanya, Syafiq, orang tua lah ya. Betul. Orang-orang muda, tak kira siapa pun anak kita, kita ada kekuatan itu. Kalau kita benar-benar berasas kepada hidup kita berpolisikan kepada ilmu yang dicari. Hari ini kita lihat sebagai contoh anak-anak muda remaja kita. Bukan tak ada ruang, tetapi mungkin di atas faktor-faktor tertentu. Medan-medan tak dibuka mungkin. Sebagai contoh kita berkarnival hari ini. Alhamdulillah saya tengok mungkin wajah orang muda ramai. Tetapi di luar sana mungkin tak ramai. Maknanya ruang-ruang tu ada. Sebab tu bagi saya, ini yang kita cuba nak jana. Sebab anak-anak muda kita ni tuan-tuan adalah pemimpin masa akan datang. Bagaimana kata seorang ulama besar dalam bidang sajak syair, iaitu Muhammad Iqbal, dia pernah berkata, kaifa yakunu syababul yawm hakadha takunul ummatu fil mustaqbal. Bagaimana keadaan, watak, sikap, akhlak, perangai anak-anak muda hari ini, begitulah keadaan umat pada masa akan datang. Jadi kalau anak-anak muda hari ini ada sifat ketakwaan, berilmu, dipandu dalam kehidupan yang baik, berasaskan moral akhlak yang tinggi, ilmu yang cukup, berasas bersuasana yang kita bawa, berasas pada agama ilmu, insya-Allah mereka akan menjana sebuah kehidupan yang selamat untuk masa akan datang. Jadi bagi saya Syafiq, isu takwa ini bukan isu masjid, bukan isu surau, tapi isu dalam semua keadaan. Bahkan di pasarnya, di kedainya, di shopping center pun kena ada nilai takwa. Di kalangan para penjual sebagai contoh, nak jual barang, bila ada nilai takwa, dia tak menipu, tak berbohong. Dia seorang pegawai di sebuah syarikat, ada nilai takwa, dia tak apakan rasuah, tak buat benda-benda jenayah. Dia seorang kerani di jabatan, nilai takwa, dia akan jaga amanah kerja dengan sempurna baik. Dia tak buat benda-benda yang bercanggah agama. Dia seorang pegawai, dia seorang pegawai masjid, dia tahu dia seorang yang berhadapan dengan royalti masjid, dia buat benda. Makna katanya, takwa ini adalah suatu perkara berkait dengan semua keadaan masyarakat. Inilah tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggal juga dengan satu kata-kata, izinkan saya untuk menyebut pada petang ini. Kata-kata yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yang dia kata, dengan kita mengenali takwa, maka itulah kekuatan kita. Kita menolak takwa, itulah keburukan kita. Jadi pilihan kita tidak ada yang kedua ketiga. Pilihan saya dan tuan-tuan, marilah kita menjana hidup kita dengan nilai takwa. Asasnya ialah dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin sekejap lagi kalau ada ruang untuk bercakap, berbicara, nak sebut tuan-tuan apa pandangan Ali bin Abi Thalib tentang takwa ini, yang cukup cantik pandangan beliau, untuk sama-sama kita ambil renungan. Seserah balik pada Syafiq. Baik Ustaz, sebab sedikit kita dapat berkongsi dengan Ustaz
Dan mungkin yang berada bersama kita dalam karnival ulang tahun IKIM ini, selepas ini saya membuka peluang kepada teman-teman untuk bertanya kan. Kita ada di bawah ada mikrofon, boleh bertanya, berinteraksi bersama dengan Ustaz, melontarkan persoalan, pandangan. Mungkin kita nak menghampiri Ramadan ni Ustaz, mungkin ada juga yang bertanya kepada kita, Ustaz nak dekat Ramadan ni, nak sampai nilai takwa mungkin macam susah je nak sampai tu. Agaknya apa nasihat, saranan Ustaz bila nak dekat Ramadan ni, apa agaknya aktiviti perlu lakukan supaya nak dapat ciri-ciri mukmin bertakwa ni? Alhamdulillah, moga-moga nanti Ramadan dah dapat dah. Okay, terima kasih Saudara Syafiq, pengajar kita pada petang ini. Yang saya hormati rakan-rakan pendengar Radio IKIM seluruh negara, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di pentas utama Karnival IKIM ini. Sesungguhnya dalam kita nak menjana dan kita nak dapatkan taqwa daripada ibadat Ramadan kita yang tak berapa hari akan menjelang tiba, pastilah dia bermula dengan 1001 amalan yang utama. Saya berkeyakinan penuh, kita tidak akan dapat memulakan sesuatu benda yang baik melainkan niat kita baik. Jadi soalnya tuan-tuan ialah di mana niat kita untuk mencari kebaikan. Sedangkan Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Setiap amalan bermula dengan niat yang baik. Subhanallah, kita dambakan daripada Allah keredaannya, kita damba kepada Allah kerahmatannya, kita damba pada Allah kemuliaan agama ini, bahkan yang kita sebut pada hari ini tentang takwanya. Jadi kalau kita tak mula dengan niat yang baik untuk kita berada dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan, maka bagaimana kita nak cipta takwa yang sebenarnya? Makna kata saya dalam bahasa mudahnya, kita nak masuk Ramadan ni, orang kata dalam keadaan susah hati. Ya Allah, mari pula dah Ramadan. Nah, dia orang Kelantan. Saya orang Kelantan lah. Ya? Mari pula dah Ramadan. Baru saja. Jiwanya tak tenang dah. Sempit dada dah rasa. Susah hati dah rasa. Makna niatnya tak betul dah. Jadi kalau kita niat kita susah macam tu, dengan Ramadan pakai hampir, sesak nafas sampai soalan manjat mati. Bagaimana kita dapat nikmat Ramadan akan masuk nanti? Satulah, bersihkan hati kita, bersihkan niat kita semua di atas nama sayangkan kebaikan, cintakan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan pertama. Persiapan yang keduanya ialah dari sudut jiwa dalaman kita. Pembersihan hati dan jiwa. Kita ni, saya suka bagi perumpamaan yang cukup dekat dengan kita. Kalau kita nak datang ke pejabat contohnya, kita pakai baju yang kotor. Macam Syafiq, baju konform, baru-baru lagi, berbau-bau lagi pun, dalam kedai lagi. Kita pakai baju yang kotor, yang dah dipakai 3 minggu, tak pakai. Kita pakai pakaian bersih dengan kelengkapan songkok yang nampak tak kalutnya. Kita dalam keadaan bersih dan suci. Kita sampai ke tempat kita dengan keadaan bersih. Samalah kita nak masuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Bersihkan hati-hati kita. Jangan kita masuk keadaan hati kita ini, orang kata apa, dalam keadaan penuh dengan benda-benda yang keji dan maksiat. Penuh dengan kehitaman. Tak ada. Kita istighfar, kita munajat, kita rintih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku dapat masuk Ramadan hati yang tenang, hati yang penuh keimanan, hati yang penuh dengan keinsafan, kesedaran. Arti ada nilai pembersihan. Yang kita sebut dalam bahasa agamanya ialah taubat, istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu pada keampunan Tuhan kamu, di mana Allah sedia menerima kita. Kita kalau ke pejabat, masuk pejabat, tengok bos jumpa kita dengan pakaian berbau, bos pun tak gaman nak tegur, halau ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam Ramadan dengan hati yang suci bersih. Waktulah saya ingat orang kita silap sikit, Syafiq. Dia berpandangan masuk Ramadan, hari tu baru nak taubat. Hari kedua baru nak istighfar. Hari ketiga nak istighfar. Tak jadi. Tak akan jadilah. Akhirnya hari kelima tak istighfar juga lagi. Kalau kita masuk dalam keadaan, kita dah mula istighfar, mula bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, untuk kita masuk dalam bulan Ramadan dengan nilai takwa tadi, yang ketiga kita masuk dengan apa yang kita panggil sebagai ilmu. Dengan ilmu yang cukup kita faham. Apa kewajipan kita dalam Ramadan nanti? Bukan setakat kita berpuasa siang hari, kita sedia nak baca Quran, nak tilawah Quran, nak bagi derma sedekah, nak bangun qiyamnya, nak bertahajudnya, nak buat kerja kebajikan. Mana kita ada ilmu. Kita masuk dengan ilmu,
Dan bila masuk ilmu, kita akan dapatlah apa dikatakan sebagai taqwa. Kerana kita berada dalam keadaan kita persiapan yang cukup rapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itu dia tadi. Ada sebenarnya yang perlu kita lakukan persiapan terlebih dahulu yang perlu dilaksanakan sebelum hendak menghadapi bulan Ramadan. Lebih kurang 7 hari seminggu saya lagi kita akan masuk ataupun kita akan menantikan ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baiklah, saya mungkin persilakan teman-teman rakan-rakan yang berada pada petang ini di Karnival ulang tahun IKIM ke-20 untuk bertanyakan soalan sekiranya ada. Ada yang ingin bertanyakan soalan? Silakan. Kalau tak ada mungkin boleh bersedia ya, nanti dekat mikrofon insyaAllah. Kalau sekiranya saya sudah nampak teman-teman kita yang ingin bertanyakan soalan, terus saja nanti saya bertanyakan. Dan apabila kita menyebut tentang takwa ini, tadi Ustaz pun ada satu cerita yang Ustaz nak kongsikan ya? Daripada Ali bin Abi Talib. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yalah, kita tuan-tuan, saya mengajak diri saya yang lemah ini dan mengajak sidang pendengar semua sekali dalam kita nak berbicara tentang persoalan membina sebuah kehidupan yang selamat, sejahtera, kehidupan yang sentiasa dalam naungan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pokok pangkalnya Ustaz Syafiq dan tuan-tuan sekalian, bahawa kita nak menjalani sebuah kehidupan dalam 3 keadaan. Pertama, kehidupan yang berada di bawah naungan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha dengan kita. Redha dengan makan minum, redha dengan harta benda, redha dengan rezeki, redha dengan usia-usia nyawa kita, redha dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kita nak dapat disebut sebagai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang dipandu oleh Allah ke jalan yang baik, jalan yang selamat, harmoni. Tak ada di sana jalan-jalan yang boleh membawa kerosakan kepada kita. Tak terjerumus kita ke lembah kehinaan, kehancuran. Tak ada. Tapi jalannya hidayah Allah. Yang ketiga, kita nak dapat barakah dalam kehidupan. Arti keberkatan dalam usia, rezeki, anak pinak, keluarga, rumah tangga, dalam makan minum. Ya Allah, kita nak keberkatan. Bila redha nak dapat, hidayah dapat, berkat dapat, apalagilah kita nak dapat capai. Kemuncaknya taqwa lah. Sebab bila dapat taqwa, kita akan selamat. Sebab itulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika bercakap tentang taqwa ini, dia memberikan satu penakrifan cukup cantik kepada kita. Di antara penakrifan Ali bin Abi Talib tentang taqwa ini, dikata di antaranya, saya mungkin tak sempat itu semua, tapi di antaranya ialah dengan kita berada dalam keadaan al-khawfi bil jalil. Al-khawfu bil jalil maksudnya orang bertakwa ini orang yang sentiasa berasa takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Takut di sini tuan-tuan dalam maksud bukan takut kepada harimau dan ular yang berbisa. Sebab kalau kita takutkan ular, kita makin lari, Syafiq. Ya, betul. Saya ingat tak ada orang makin takut makin dekat. Itu alamatnya matilah, ya. Harimau yang ganas, kita takut, kita makin lari. Tetapi subhanallah, dengan Allah ni tuan, makin kita takut makin dekat. Makin kita takut makin rapat dengan dia. Makin takut kita makin kenal Allah. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertama kata Ali, orang yang bertakwa cirinya adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawfu billah, dia takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa. Makna kita merasai bahawa Allah itu bersama dengan kita. Allah bersama melihat perbuatan, kerja buat kita. Tak ada yang sembunyi tuan-tuan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa sahaja perkataan kita ucap, perkataan kita cakap, perbuatan kita buat, yang baik dan buruk Allah Maha mengetahui. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan kita. Kita boleh sembunyikan keburukan kita pada orang lain. Seorang suami boleh sembunyikan keburukan dia pada sang isteri. Isteri tak tahu pun. Ya. Bukan Syafiq suami penyayang, alhamdulillah, ya. Boleh tak tahu pun isteri keburukan sang suami. Apalagi anak-anak pun sama. Mak bapa tak tahu keburukan dia selama ini. Tetapi subhanallah, Allah yang Maha Perkasa tak sembunyi perkataan kita, perbuatan kita yang baik dan buruk. Akhirnya sampai di padang mahsyar, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah akan perlihatkan yang baik, Allah perlihatkan yang buruk, Allah perlihatkan. Makna yang pertama ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal inilah bagi saya merupakan jantung nadi kita sebenarnya. Persoalan kita bagaimana kita nak rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya balik bercerita ilmu tadi. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ada ilmu yang cukup tentang agama, tak takut kepada Allah.
Tak terasa bimbang pun. Tapi ilmu ada, kita rasa. Kita dengar Al-Quran dibaca, jiwa kita tersentak. Kita dengar azan berkumandang, mengajak solat, jiwa tersentak. Kita dengar agama disampaikan, jiwa kita akan terasa hidup dan ceria. Sebab apa? Ada tarikan. Ada magnet antara kita dengan kebenaran, magnet kita dengan ilmu dan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, taqwa diartikan juga sebagai al-amalu bitanzil. Mana kita beramal dengan suruhan perintah Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itulah membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran ada ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Awal-awal surah Al-Baqarah, Tuhan dah rakamkan secara live, langsung, talikas daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang beroleh petunjuk Al-Quranul Karim. Maknanya, tuan-tuan, bila kita dekat dengan Al-Quran, dibaca, diamati, diperhati, Quran melekat dalam jantung hati, dalam jiwa kita. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam semangat Ramadan kita sambut. Ini merupakan hari-hari yang kita kena banyakkan tilawah, yang kita kena banyak bertadarus, yang kita kena banyak membaca Al-Quran, memerhatikan makna-makna. Apalagi Nabi berjanji kepada kita, tuan-tuan, pada hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, dengan sebab kita bertilawah Al-Quran, dengan sebab kita baca Al-Quran khusus Ramadan, Nabi berjanji Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita. Quran akan menyelamatkan kita. Recommendation di padang mahsyar Allah untuk kita selamat di padang mahsyar bukan pada anak-anak kita, tuan-tuan. Recommendation akan menyelamatkan kita daripada bakar neraka Allah bukan anak-anak kita, bukan suami isteri kita. Tapi di antaranya datang daripada Al-Quranul Karim. Quran akan bercakap, wahai Tuhan, inilah hamba-Mu dulu yang tak pernah lekang dengan ayat-ayat aku. Dibacanya sampai malam tak tidur kerana baca dan faham Quran. Allahu Akbar. Bercakap Al-Quran. Recommendation. Menyelamatkan kita di padang mahsyar. Bukan anak-anak yang boleh menyelamatkan kita sebenarnya. Kita nak jana anak yang soleh dengan doanya. Tapi kena ingat, Al-Quran adalah bekalan kita yang paling utama. Sampai Nabi sebut, ini ciri orang bertakwa. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, Iqra'ul Qur'ana فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Syafi', bukan syafi', syafi'an. Ya? Dekat-dekat dah tu. Bacalah Al-Quranul Karim, kata Rasulullah. Amatilah makna-maknanya. Akan datang Quran di hari kiamat, pemberi syafaat kepada tuan-tuannya di hari kiamat Allah nanti. Allahu Akbar. Kita bila dengar hadis-hadis macam ini, tuan-tuan, seolah-olah tak ada masa kita nak baca dah buku-buku yang lain. Seolah-olahnya begitulah. Betul. Buku-buku yang karut-marut lah. Buku-buku yang tak membawa kepada ilmu agama. Buku-buku akademik yang bawa kebaikan, bacalah. Tapi seolah macam itulah. Tak ada masa kita nak baca majalah-majalah yang tak tentu hala lah. Majalah-majalah yang makin merungsingkan kita tak pasal-pasal. Itu dia. Kenapa? Quran itu adalah merupakan utusan Allah kepada kita. Sebab tu ada orang berkata, ada guru saya berkata bahawa Quran tu seolah-olahnya duta kepada kita. Untuk kita kilik, dia baca dia, kenapa? Allah kirimkan Quran untuk kita tatap makna-makna dan pengertiannya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, yang keduanya ialah beramal dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, bertakwa dalam maksud yang sama kata Ali ialah ar-ridha bil qalil. Kita reda dengan nikmat yang Tuhan beri ni. Nikmat rezeki, makan, minum, pakai, nyawa, ya Allah. Kita reda, alhamdulillah. Aku ni kalau tidak dengan nikmat kekuatan kaki melangkah, tak sampai ke tapak karnival ini. Contohnya. Aku dengan kalau tak ada nikmat penglihatan mata, tak nampak muka pengacara saudara Syafiq yang handsome ini. Contoh. Aku tak ada pendengaran telinga, tak dengar pun ayat Quran, tapi Allah beri. Kita rasa nikmat itu besar. Allah tarik sikit je. Tak payah tarik telinga sakit. Gigi sakit. Allah tarik gigi kita sakit, mata tak lena. Gigi sakit, ayam kokok marah. Padahal gigi sakit, tidurlah, biar lena. Bukan telinga sakit, tapi mata tak sakit. Tapi kerana gigi sakit, Allah tarik gigi, mata tak boleh tidur. Bayangkan nikmat Tuhan. Yang keempat terakhir Syafiq, kata Ali bin Abi Thalib, taqwa dalam maksudnya adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap sedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bertemu Allah dengan ilmu, dengan amal, dengan agama. Wallahu alam Syafiq. Itu dia tadi. Yang penting sekali apabila kita sudah menghampiri bulan Ramadan ini, Al-Quran, seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi, Al-Quran menjadi tunjang utama dalam kehidupan kita. Saya ingin berkongsi dengan teman-teman pendengar, juga teman-teman yang berada di sini. Antara ciri-ciri kita nak membawa melihat golongan Ansar. Ansar ni merupakan satu golongan yang mempunyai ciri-ciri mukmin yang super atau mukmin yang bertakwa. Antaranya ciri-cirinya adalah mereka ini mengutamakan orang yang lebih memerlukan. Kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana golongan Muhajirin datang ke Madinatul Munawwarah bergabung bersama dengan kumpulan golongan orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar ni yang membantu. Sebab itu ini mungkin adalah salah satu daripada ciri-ciri mukmin yang boleh dikatakan mengingati rakan persaudaraan yang lain juga, Ustaz. Okay, terima kasih. Allahu alam. Saya terima kasih kepada Syafiq yang mungkin mengingatkan kita satu fakta sejarah yang cukup bermakna dalam sejarah kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa lagi tokoh manusia yang boleh membawa contoh takwa melainkan Rasulullah dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka adalah insan-insan yang penuh keimanan dalam dada mereka, dalam hati jiwa mereka. Tak ada contoh lain. Sebab bila bercakap tentang persoalan rasa sayang, kasih, cinta sesama umat Islam, tak timbul di sana perbalahan, perseteruan sebagainya. Cukup hebat tuan-tuan. Ini di antara tanda takwa sebenarnya. Sebab itulah bila orang-orang Ansar Al-Madinah pada Madinah sanggup bantu kawan-kawan Al-Muhajir pada Mekah dengan harta benda, dengan kasih sayang, subhanallah, kita tak boleh bayangkan bagaimana kehebatan itu datang. Mereka jiwa yang penuh dengan agama, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah bila Nabi sebut tentang isu ini, Nabi bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi saudara mukmin yang lain. Elok saudara saya, eloklah saya. Buruk saudara saya, buruklah saya. Kalau Syafiq seorang yang baik, saya pun seronok melihat kebaikan. Kalau Syafiq bermasalah, saya bimbang kepada masalah beliau. Cantik kata-kata Nabi. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis yang sahih, yang saya rasa perlu kita letak sebagai suatu panduan dalam kehidupan beragama kita. Bila Nabi sebut, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Nabi berikan perumpamaan kita ni sebatang tubuh yang satu. Antara tangan, kaki, antara mulut dengan lidah, hidung mata, semuanya ada kaitan belaka. Betul. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itulah bagi saya perincian kepada isu ni balik kepada kita sendiri. Bagaimana kita menghormati rakan-rakan kita. Kita tak suka nak dendam dengki. Tak suka kita nak berbalah bertengkar. Tak suka kita nak berhidup dalam keadaan bermusuh-musuhan. Kita tengok orang dalam pandangan, dia adalah saya adalah dia. Kalau saya tak suka disakiti, saya tak menyakitinya. Kalau dia tak suka, saya tak menyakitinya. Maknanya, masing-masing ada perasaan kasih. Kalau ada rakan kita yang bermasalah, kita beri sumbangan nasihat secara yang sepatut. Ada benda yang tak betul, kita ajak dia untuk berbetul keadaan. Tapi nak dendam dengki tak ada. Inilah semangat orang-orang Ansar Al-Muhajir. Akhirnya Nabi bersabda kepada mereka, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li Arabiyyin wala ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, semua kamu daripada Adam daripada tanah. Tak ada lebih Arab dengan yang bukan Arab. Semuanya sama saja. Yang lebihnya kamu kan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Nabi nak sebut kepada kita, jangan banggalah dengan keturunan kita. Jangan bangga dengan pangkat kita. Yang lebihnya kita kena takwa. Hal ini dirakamkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia antara kamu, yang paling hebat pada pandangan agama Allah, pandangan Allah ialah orang paling bertakwa, yang harmoni hatinya, yang hidupnya dengan ilmu dan agama. Tuan-tuan, inilah perhiasan kita yang sebenarnya. Perhiasan kita ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat menjana takwa, suami bertakwa, insya-Allah istrinya juga bertakwa, selamat sejahtera. Kalau ayah bertakwa, anak-anaknya akan jadi anak-anak yang berjaya.
Kalau saya bertakwa, rakan-rakan saya bertakwa, semua kita akan selamat dalam keadaan harmoni dan bahagia insya-Allah. Wallahu a'lam Syafiq. Itu dia tadi. Sebenarnya kita dapat mendengar Ustaz memberikan kepada kita satu amanah, mungkin motivasi kepada kita yang alhamdulillah hari ini kurang lebih nak mendekati dengan Ramadan. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, justru persediaan jiwa adalah lebih utama daripada yang lain-lain. Jadi Ustaz, kita ada lebih kurang 5 minit saya lagi. Mungkin rasa-rasa teman-teman yang berada di Karnival ada yang ingin bertanya soalan? Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz, saya bukanlah nak untuk bertanya soalan, sekadar ingin sempena bulan Ramadan ini sehingga dapat Ustaz huraikan hari istimewa di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Terima kasih. Sila Ustaz. Okay, terima kasih kepada soalan penonton ataupun pengunjung kita bertanya pada hari ini tentang persoalan malam Al-Qadar merupakan malam yang penuh dengan 1001 keindahan. Allah catatkan dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik keberkatan, kemuliaan padanya lebih pada 1000 bulan, 83 tahun lebih kurang. Persoalannya sekarang kita kena faham, ia adalah sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan berlaku dan tetap berlaku. Nabi telah rakamkan dalam banyak hadis, ia adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia akan berlaku dan memang berlaku. Cuma bila masanya, 21 ke, 23 ke, 25 malam ganjil ke, Allah Maha mengetahui. Dan sabit dalam hadis juga mengatakan mungkin malam genap, malam 22, 24, 26. Yang pentingnya ialah ada keyakinan kepada kita. Tetapi nak capai Al-Qadar ni tuan-tuan, dia bukan senang begitu saja. Balik kepada keyakinan kita, kesungguhan kita. Jadi kalau kita boleh seawal-awal Ramadan, kita rajin beribadat, penuhkan malam dengan zikir tasbih, bangun awal pagi untuk bermunajat qiyam dan tahajud. InsyaAllah kalau kita boleh buat seawal Ramadan, yang hujung insyaAllah mudah. Tapi saya yakin, wallahu alam, kalau silap, minta maaf. Kalau kita di awal-awal pun dah malah, kata Kelantan, malah. Ya? Contohnya, tak berapa nak rajin, jangan harap hujung Ramadan dia makin rajin. Dia tak jadi. Sebab itulah kita punya kekuatan bermula di awal Ramadan. Kesungguhan ada, keyakinan ada, ilmu cukup, dia akan berterusan. Tanpa membeza-beza. Saya nak ajak tuan-tuan, sidang pendengar, penonton yang ada petang ini. Tolong jangan beza-bezakan hari-hari Ramadan. Sesungguhnya, hari pertama Ramadan sampai terakhir Ramadan, ia adalah hari-hari yang berkat. Siang berkat, malam berkat. Pagi berkat, petang berkat. Tengah malam berkat, semuanya berkat. Sebab itu kita jangan beza-bezakan. Yang penting, terus beribadat, terus beramal. Daripada awal Ramadan sampai akhirnya, kalau kita terus dalam keadaan begitu, percayalah, kita akan dapat rahmat Ramadan, keberkatan Ramadan. Tak kira malam ganjil, malam genap, kita akan dapat capai apa yang kita harapkan. Jangan beza-bezakan. Sebab itulah orang mukmin dia ada kesungguhan. Orang mukmin dia ada kekuatan untuk bersungguh. Dia tidak mensikap untuk bertangguh-tangguh tentang ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Syafiq. Ya Ustaz. Dan mungkin dalam perbincangan kita, teman-teman kita mungkin ada yang nak bertanya lagi? Ada? Kalau tak ada, mungkin dalam pengakhiran kuliah kita pada petang ini, mungkin Ustaz rumuskan dalam topik yang kita bincangkan hari ini, ciri-ciri mukmin bertakwa. Dan nampaknya teman kita ada yang ingin bertanya soalan, mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak ambil kesempatan nak bertanya kepada Ustaz. Berbalik kepada persediaan untuk menghadapi Ramadan, adakah bermaaf-maafan dan menjalinkan silaturahim itu adalah salah satu ketakwaan untuk menghadapi Ramadan? Okey, terima kasih sahabat yang bertanya. Terima kasih. Ya, dalam akhlak beragama sekalipun, tak kiralah soal bermaaf-maafan itu dia tidak menyungguh hanya hari raya saja. Tak tunggu awal Ramadan. Masalah kita orang Islam ni, kadang-kadang kita ambil pendekatan yang tak kena dalam hukum hidup beragama. Ziarah kubur bila? Hari raya. Ziarah orang tua bila? Hari raya.
Bermaaf apabila hari raya. Jadi itu kadang-kadang benda macam ni merupakan satu tradisi yang mesti kita hapuskan perkiraannya. Kerana persoalan mohon kemaafan, persoalan ziarah kubur, persoalan membaca Quran di akhir bulan mana, hari mana, yang penting kita sendiri berterusan. Cuma oleh kerana ada kelebihan tersendiri. Mungkin di atas faktor kalau hari raya ni kerana semua berkumpul. Adik-beradik berkumpul, saudara berkumpul, waris-waris berkumpul, maka nampak mudah untuk kenal lebih dekat dan bermaaf. Tapi hakikatnya dia sesuatu yang perlu dilakukan bila-bila masa. Tak kalah saya berbalah Syafiq hari ni awal Rejab, berbalah-balah saya kata Syafiq tak apa, tunggu Ramadan kita maaf-maafan. Tak betul. Bukan hari ni, bukan tunggu Ramadan. Petang ini saya kena berbaik semula. Syafiq, maafkan saya, silap cakap tadi. Tolong maafkan saya. Itulah yang agama suruh. Wallahu a'lam. Okey, itu dia tadi persoalan dan jawapan yang telah dijawab oleh Ustaz, dan mungkin dalam kesempatan terakhir ini mungkin Ustaz boleh buat kesimpulan dalam topik kita hari ini. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, menariknya dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allah rakamkan secara nyata kepada seluruh hambanya, tak terkecuali semua kita ini tuan-tuan. Bila Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahawa kekuatan kita hidup ini tuan-tuan berasas kepada keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dapat membina sebuah kehidupan yang berteraskan kepada keimanan, kita bertakwa, maka selamatlah kita. Kita sakit mengejut, kalau mati, mati dalam takwa. Kita sakit dalam keadaan kita lama sakit, mati dalam takwa. Kita sihat walafiat, tiba-tiba sakit dan terus mati dalam takwa. Maknanya kita nak dapat sebuah kehidupan yang berasas kepada hidup dalam iman, mati dalam iman. Hidup dalam ilmu, mati dalam ilmu. Maka takwa itu adalah pembawaan kita. Kalau saya boleh sebut begini, takwa adalah harta kita sebenarnya. Anak pinak kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, harta benda kita tinggal. Satu-satu akan kita bawa bersama dengan jasad kita lah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke alam barzakh saja, takwalah penyelamat kita. Sampai alam mahsyar, takwalah penyelamat kita. Itulah jawapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bencikan takwa, cari pintu takwa, cari pintu keimanan. Orang yang berada dalam iman takwa, iman yang padu, dia akan dapat takwa yang cukup. Dan itulah saya rasa di antara peringatan akhir saya pada hari ini. Tolong balik kepada surah Al-Imran 102 tentang peringatan Allah, jangan kau mati melainkan mati dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.